Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa anza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa Surau An-Nur, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Pantas masa berlari, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan sekalian. Besok kita melangkah masuk 8 Ramadan. Maghrib 8 Ramadan dah. Pantas masa berlari semenjak daripada awal bulan Rejab kita mendoakan supaya kita diberi peluang untuk berhimpun dalam bulan Ramadan. Ramadan yang kita cintai, yang kita rindui. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa supaya kita diberkati dengan bulan Rejab, diberkati kita dengan bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa Ramadan begitu penting kepada kita semua? Mengapa Ramadan begitu penting kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya kerana umur kita pendek, umur kita singkat, ibu-ibu. Tak sama kita dengan umur umat sebelum daripada kita. Contoh dakwah Nabi Nuh AS 850 tahun. Kadang cecah ribuan tahun umur umat terdahulu. Kita umur purata umat Muhammad Nabi sebut baina sitin was sab'in, antara 60 hingga 70. Ataupun tak ramai cecah umur 70. Dah. Tengok kawan-kawan yang kembali ke rahmatullah, paling biasa tuan-tuan ialah akhir 40 hingga akhir 50. Tadi saya buka puasa di Kuizem Taman Melewah. Tengok bangunan tu teringat sungguh kawan-kawan kembali ke rahmatullah. Ya, SU saya Sedar Khairul Anwar Manaf meninggal baru lepas 48 tahun. Ustaz Ridwan Rahmat meninggal umur 47 tahun. Arwah Ustaz Nur Azli Musa, Ustaz Taliban meninggal umur 51 tahun. Saudara Muhammad Badek, dulu pengarah amal wilayah Kristen, meninggal umur 49 tahun. Sarazi Muhammad, ketua perangai saya, meninggal umur 52 tahun. Ramai tak cecah 60 pun tuan-tuan sekalian. Singkat umur kita tuan sekalian. Tetapi adanya imbangan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianugerahkan kepada kita Ramadan, Syahrul Maghfirah. Ramadan, bulan pengampunan. Allah lipat kali gandakan semua amalan kita dalam bulan Ramadan. Allah buka sebelah mungkin pintu langit maghfirah dalam bulan Ramadan. Maka lidah kita ajar untuk terus berdoa, ibu-ibu. Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Semoga Allah ampunlah dosa-dosa kita tuan sekalian. Semenjak zaman akhir balil, kita remaja, zaman kita muda, bahkan zaman kita tua pun kita tidak maksum, ibu sekalian. Maka teruskan berdoa supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita dalam bulan pengampunan. Allah hadir kepada umat Muhammad dalam Ramadan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, carilah ruang kesempatan pada 10 akhir Ramadan. Cuma menjadi kebiasaan saya tengok surau ni, tak tahulah tuan-tuan sekalian. Saya pusing dia berkata daripada Terengganu, pusinglah tuan-tuan Pahang, Kuala Lumpur, Selangor ni, Sabah minggu lepas tuan-tuan sekalian. Awal Ramadan melimpah sampai ke pintu utama, sampai ke kondah kalau masjid. Masuk separuh Ramadan, hilang separuh. Kemana ibu-ibu? La salam, wala kalam, wala email, wala SMS, ghaibul ghuyub hilang. Masuk fasa paling penting akhir Ramadan, 10 malam akhir Ramadan. Fasa yang Nabi sebut itqum minan nar, pelepasan daripada api neraka. Lagi tak ada orang, tinggallah 4-5 sah yang asal. Mungkin tambah 3-4 orang. Rugi orang yang mensia-siakan Ramadan tuan sekalian. Sebab tu saya cadang, tuan-tuan ada qiyamulail, ada bagus tuan-tuan sekalian. Buat sekali dengan bersahur jemaah. Kena buat sahur sebab apa ibu sekalian? Kalau tak bersahur,
nanti kat surau ni lorak nak balik nak masak. Kalau ada sahur tu okey, tahan sikit lah. Lepas tu buat dah kuliah subuh. Cuma nanti kuliah subuh ni kena alih ni. Sebab berlaku tahun lepas sebelum pandemik, kawan baik saya lah, macam abang saya juga, orang Kedah tuan sekalian, di Wangsa Maju mana tu Qiyamulai 10 akhir Ramadan. Lepas Qiyamulai dah sahur, dah berjemaah salat subuh, kuliah subuh. Dia kuliah 20 minit, nampak mengantuk semua. Dia kata, apalah ibu-ibu, kita berhenti sini dia kata. Dia pun baca doa. Air semalam dia ambil gok dia minum lepas kuliah subuh. Main dahaga, bawah kuliah ni dahaga. Kita tekak tuan-tuan, seorang pun tak mana tegur. Memang Melayu macam tu, depan-depan ustaz malu tegur, tapi mengumpat di belakang kuat. Dia pun nak tambah gelas kedua tuan-tuan, ada budak rock, ustaz puasa, awak tak habaq dia kata. Boleh segelas dekat dia, tak lupa tak apa dah. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, Ramadan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan turun Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat akrab, sangat rapat dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan, cukup luar biasa. Terutama disebutkan Nabi ditasmi' bacaan oleh malaikat Jibril. Dengan arti kata lain, Nabi bertalaki, Nabi ada musyafah. Yang ini cara berguru tuan-tuan sekalian, yang Nabi ajar pada umat Muhammad. Ilmu agama, ilmu Islam, ilmu Al-Quran kena berguru. Tak boleh kita baca buku seorang-seorang yang tidak alim, tak boleh. Sesak barat nanti kita tuan dan ibu-ibu sekalian. Kena berguru tuan sekalian. Quran, Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dah. Hari ni mesti rasa bimbang ibu-ibu sekalian. Ramai mana anak-anak kita, anak-anak tuan-tuan yang tidak boleh membaca Al-Quran. Biar rasa bimbang. Sebab pernikahan Al-Quran Nabi sebut dalam hadis Nabi, adibu auladakum hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Quran. Ajari anak kamu cinta Nabi kamu, cintai ahli keluarga Nabi kamu, dan membaca Al-Quran. Ramai tak boleh baca Quran tuan-tuan. Dah. Sebelum ni, sebelum Ramadan tahun lepas tuan-tuan sekalian, pandemik, masa tu pandemik lagi tuan sekalian, budak-budak gunting rambut, pakai penutup muka di kedai Z Hair Salon, Honda kampung ya, ada belanga, dia besuk tuan sekalian. 7 orang. Remaja umur 14, 15 tahun, ada 13 tahun. Saya pergi seorang-seorang tanya 7 orang ni, adik boleh baca Quran? Tak boleh. Awak boleh? Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. 7 orang, 6 tak boleh baca Al-Quran. Masya Allah. Seorang yang boleh tu pelajar kodim, tempat Ustaz Dr. Nik Zawawi, dia Tok Has, dia Jertih tuan sekalian. Orang lain tak boleh. Ini fenomena sangat kita rasa bimbang pada hari ini. Anak-anak tak erti baca Al-Quran. Jangan kata anak-anak yang di kampung-kampung tuan-tuan, tengok di kampus-kampus. Saya sebelum pandemik, tuan-tuan ceramah di sebuah universiti di utara Semenanjung. Lepas ceramah sejam 20 minit, penganjur ajak refreshment lah, ajak kita kena kudapan tuan sekalian sambil makan bersembang. Penganjur kawan saya Ustaz Fairuz, junior Sim Melayu, dia kata, Ustaz Doktor, saya tasmiak pelajar-pelajar dalam auditorium tu 225 orang, 100 orang lebih langsung tak erti baca Quran. Masya Allah. Ini pelajar universiti, kampus, cream among the cream. Sahfah Mukhtarah kata Arab, bayarlah hodok kampung nak congik motor tuan-tuan tu. Maghrib main lepas buka, Willy, congik tai depan. Lepas Willy, congik tai belakang. Wikang dia panggil. Willy, Wikang, Widai. Tuan-tuan sekalian, bayang hak universiti pun tak boleh baca Al-Quran. Itu langsung tak boleh baca. Hak tajwid tunggal langgang, hak baca salah, dia baca alif, lam, mim, ra, al-mari. Macam mana bang? Dah. Kesan siapa hati tuan-tuan, apabila anak-anak tidak boleh baca Al-Quran, dia bawa kepada solat mereka. Macam mana solat nak betul kalau Quran pun tak boleh baca tuan-tuan? Cuba bayang tuan-tuan. Tak rasa bimbang kita kalau mati anak-anak tidak boleh solatkan jenazah kita. Doa kita ni, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzul. Tak boleh. Kena rasa bimbang. Sebab saya di kampung, saya pengurusi komplek tahfiz An-Nur di Besut, Setiu 1 tuan sekalian. Saya perasan kalau ada mati, orang cari pelajar pondok tak? Cari pondok lah. Pondok dengan tahfiz. Mengapa begitu? Sebab rata-rata anak Ramadan tak boleh. Tak boleh tuan sekalian. Saya ingat tahun 2013, sedang saya kuliah maghrib di Masjid At-Taqwa pada Landak Jertih. PA saya cek air macam ni tangan. Suruh saya berhenti. Azan Isyak. Dia kata, cepat ustaz, ada orang mati di Hulu Besuk, orang nak ustaz Tok Imam lah. Lepas semayang, saya pergilah tuan-tuan dengan dia lah.
Masuk kampung jauh di pedalaman dulu besuk tuan sekalian. Gelap. Kat rumah kematian ramai cerah dalam rumah. Saya pun sampai pun masuk. Orang dah ikut masuk jenazah lelaki. Sebelum akad takbir, saya tengok luar nakut, tengok 2-30 orang tak masuk. Relax isap rokok. Bahasa sungguh. Rokok gudang garam kok buat abang ni. Dia rokok suria. Saya tanya, orang apa pasal apa tak masuk? Tak erti sembahyang. Tak erti solat jenazah. Masya Allah. Anak-anak pun sibuk dengan kamera, nak buat live, nak buat rekod video tuan sekalian. Tak masuk solat. Payah apa sembahyang jenazah 4 takbir, bukan 40. Takkan tak boleh baca Al-Fatihah, selawat pada Nabi yang mulia. Kalau laki ayah kita, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, lepas tu doa selesai. Tapi tak boleh, jangan paksa. Suruh dia ngaji ni, cari kitab-kitab musalli ni, ngaji mana-mana. Ramai ustaz yang mengajar lagi tuan-tuan. Ada satu kes kampung saya tuan-tuan, solat jenazah ni, dia memang tak erti solat jenazah, tapi dia rasa malu. Sebab apa? Waris dia, pok saudara dia, pok penakan dia, dia pun selik duduk sah nombor 2 belakang. Dia payah pejam mata. Tok Imam takbir kedua, Allahu Akbar, dia rokok kena orang depan, menyandar depan tuan sekalian. Kawan dia berat juga, kawan dia sigung, weh bengok. Orang tak rokok Dia jawab, mu tak apalah, gemulah pok saudara aku. Jawab lagi. Gemulah ni pok saudara dia. Allah Rabbi, tuan-tuan dah. Sampai mana kena belajar ibu-ibu? Ada PhD, double master, dak utlubah ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga liang lahat. Ongoing education, proses pendidikan berterusan. Kena terus belajar ibu sekalian. Saya ada tengok pengalaman orang malas ngaji, bukan semata-mata sebab mereka top jaya dunia, tak. Kadang-kadang orang yang berjaya, sukses, orang yang hebat. Contoh, saya kadang-kadang kawan-kawan lah sebelum pandemik, tolong doktor bawa satu rombongan umrah. Saya sibuk, jadual saya sangat padat. Malam ni 2 je bekerja main ni. Sesak musim cari surah ni. 2 tempat main ni tuan sekalian. Esok kerja boleh ulangan. Lepas tu memang gitulah tuan sekalian, dengan mesyuaratnya tuan sekalian. Jadi saya kurang minat, tapi kawan ni paksa. Tapi saya pun ambil lah. Jumlah tu 30 orang. Sebab dah high profile, dia kata tolong doktor, tolong. Saya ni kalau kerja gaji jurusan A, jurusan C. Kalau meniaga kedai emas, buka ladang kat Indonesia tu, kat Lombok dan sebagainya. Duk hotel Swiss bulan Ramadan 2,000. Kak, 2,000 satu malam. Dahsyatnya duit dia orang ni. Bawa pergi sampai kat Jeddah, pergi ke Madinah. Tengok ziarah dulu 3 hari. Hari keempat saya kata, abang, Datuk, Datin, besok pukul 8 tunggu kat lobi, bas datang kita ke Mekah, selesaikan umrah. Bagusnya mereka ni kelompok kelompok yang profil tinggi ni tuan-tuan sekalian. Mereka tepat masa pukul 8 semua ada 36 orang naik bas sampai dekat Bir Ali. Okey, kita tunggulah. Mandi sunat ihram, pakai ihram semua sekali, semayang sunat ihram dan niat semua naik atas bas. Saya pegang mikrofon portable speaker ni, saya suruh kita lafaz talbiyah beramai-ramai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tiada suatu sekutu buatmu ya Allah. Datin sambil tu air mata keluar je dia. Dia memang seronok Mekah ni. Tuan-tuan pergilah Ramadan, pergi sekali tengok rasa macam mana. Air mata keluar je. Rindu, seronok, gembira, semua campur baur tuan sekalian. Dah lama naik bas ni, Datuk seorang, Ustaz lambat lagi ke nak berhenti? Doktor lambat lagi ke? Kat RNR nak berhenti? RNR nak buat apa tu? Ingat kena kencing. Cepatlah saya nak sembahyang jimak ni. Sembahyang jimak lah jamak lah 3-4 kali ulang sembahyang jimak. Dia buat bini tak apa. Ojek wah dah. Sampai dia muka betul panas. Dah, dia memang Mekah ni tuan-tuan, kalau kena Ramadan dia kemuncak panas. Cuma sekarang ni kena ingat tuan-tuan, adalah benda pelik dalam dunia kita. Serius saya beritahu. Tuan-tuan, tanah Arab biasa Rejab, Syaban, Ramadan musim panas. Tapi bila lepas saya di Syria -2 malam. Saya di Idlib dengan Ariha, dekat perang. Saya tak perang, saya ada sekolah di sana, Muslim Camp Malaysia. -2. Ada tempat salji turun. Masya Allah. Di Tabuk di Saudi penuh dengan salji. Tengok orang nak viral ke Facebook. Mengapa kita bimbang kalau kita baca Al-Quran, kisah Tabuk ni zaman Nabi, separuh bulan Rejab, bulan Syaban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Ayat apa yang turun perang Tabuk? Ingat surah At-Taubah. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah
neraka Jahanam itu lebih panas. Pasal apa tu ayat ni? Orang munafik di Madinah, Nabi suruh sahabat-sahabat keluar berjihad, keluar berjuang lawan dengan musuh yang berhimpun di Tabuk. Orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul buat gerakan provokatif, hasut orang Islam. Jangan pergi perang, jangan keluar berjihad, cuaca panas, nanti kamu akan sakit. Memang cuaca panas Arab ni cuaca yang boleh menyebabkan sakit. Contoh, tahun lepas negara mana paling panas bang? Ramadan, masuk Ramadan, Ramad, panas terik. Bulan panas terik. Tahun lepas Kuwait, berapa suhu Kuwait tahun lepas kak? 60 darjah Celsius. Yes, 60 darjah Celsius. Sampai kerajaan dia buat announcement, rakyat jangan keluar rumah siang hari. Bimbang kena heat stroke, bimbang kena stroke haba. Kita ramai juga kena stroke tuan-tuan. Kecil manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Dia haba apa? Stroke haba. Panas melampau tuan-tuan. Tiba-tiba sekarang bayangkanlah, bulan Syaban ni musim sejuk lagi. Tempat kita banjir. Terengganu bulan lepas tuan-tuan, dia besuk banjir. Besar air kat dada tuan sekarang. Banjir. Ustaz Roslan saya jumpa tadi, buka bola. Ustaz Roslan, air kat dada. Dia apa? Dari Abra Bentul. Dekat dada. Ustaz Roslan, Mak Isa. Walau kita letak kepala musim tergujuh bulan 11, bulan 12. Semua berubah tuan sekalian. Kalau musim panas saya sebutlah. Saya kata, Datuk, Datin, kita tawah lepas asar lah. Teduh sikit. Tak boleh, we recess again the time. Lorak dia. Set-set. Profil tinggi ni, kita pun tawah dah. Tengah-tengah tawah ni, tiba-tiba bau wangi bertiup. Kita bang, wangi bertiup macam mana kalau pakai ihram? Kepik peha lalu. Kepik peha bang. Takut nampak awal liku kita dah. Datuk belakang, nasib baik air pakai seluar dalam. Pakai seluar dalam ihram. Ibu-ibu faham tak ni? Mana tak mengaji? Orang pergi Mekah, orang buat ibadah, dia pun nak juga tapi belajar malah. Dah, ni masalah tuan sekalian ni. Tuan-tuan, dah, malah belajar. Terutama umur 60, 70 ialah generasi MCE. Siapa telah 80-an? Sama saya 88 SPM, kita SPM. Siapa generasi MCE tahun 76, 77 memang tuan-tuan kesian lah. Zaman tu zaman apa tuan-tuan? Belum berlaku Islamic revivalism. Sikit-sikit lah kebangkitan Islam ni belum. Kalau tengok gambar sepupu saya sekolah ni semua seluar pendek. Sekolah Sultan Sulaiman Kota Terengganu, SIC Kota Baru, Tengku Mahmud Besut, semua seluar pendek. Kena pula tuan-tuan zaman awal 70-an Beatles lah, Beatles mania ni. Lagu Yesterday. Mari pula tengah 70-an zaman pun rock main ni, rock klasik, Deep Purple, kumpulan Eagle, Santana, The Black Magic Woman. Tuan sekalian, mari kebangkitan Islam. Alhamdulillah orang nak menadah kitab balik, nak ngajak agama. Tapi bagi yang tak minat ngajak agama, dia akan tak faham fardu ain. Tak erti benda tuan sekalian, minta maaf saya sebut. Ni pengalaman saya. Hidup dan tengok, ya Allah, kesian. Tapi macam tuan-tuan ni baguslah, mari ke surau. Tengok jadual penuh, ustaz ni buka kitab Musallin, Matla'i Badrin, Miftahul Jannah, Sabilal Muhtadin, kitab Iqna, Fatu Qari, Fatu Bari, Fatu Mu'in. Kita pun dapat ilmu walaupun kita tak mengaji sekolah agama. Alhamdulillah. Baik, sampai pula tuan-tuan nak balik, tim kami singgah di Bangkok Transit di Suvarna Bumi Airport. Macam kilat air bang. Cantik, praying dia pun aircon tuan sekalian. Sembahyang subuh 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Datuk saya bangun pula kat Allahu Akbar. Kata sembahyang benda pula orang tua ni. Nampak khusyuk tuan sekalian. Lepas dia salah tanya, Datuk sembahyang apa ya? Jawab tu confident, sembahyang jamak lah, jamak benda. Jamak lah isyak dengan subuh. Allah Rabbi. Jamak isyak dengan subuh. Jangan main tuan-tuan sekalian. Ilmu ni penting. Sebab tu Ramadan tuan-tuan buat ni cantik. Sebab setiap langkah kita datang, Allah ganjar setahun pada ibadah. Masya Allah, setahun pada ibadah. Bulan lain bersabda, man kharaja fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Bang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia pada fi sabilillah hatta yarji', sehingga dia kembali, sehingga kita balik ke tempat masing-masing. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Ramadan bayang bertahun paling ibadah Allah beri, tapi ramai mana tak minat belajar. Dah, ni pula muslimat penuh sampai ke belakang. Bagus surah An-Nur. Malu saya ada ke tempat kuliah di sebelah tempat kampung Lebesut. Tuan-tuan sekalian, nama saya sebutlah, ni live dah. Majid Asyakirin, Kampung Pasiakar. Sebelum Ramadan, mari pukul 8 suku tak lagi muslimat. 8.25 seorang, 8.30 baru seorang, 2 orang mari.
Dah 4-5 kali kuliah saya tanya Tok Ngulu mana, Muslimat mana, ibu-ibu. Tak tahu Ustaz. Kena tahulah. Ke mana ibu-ibu? Rupanya tuan-tuan, trend dan fenomena kaum hawa kita terutamanya pukul 7 hingga pukul 8 malam depan TV3. Tengok drama Suamiku Playboy. Tengok drama Cinta Masa Manis. Tengok drama Halalkah Hatimu Kucuri. Hak wanita 7 hari menyintaimu. Baik, 7 juta penonton. Walhal maghrib 7-8 tu prime time kepada kita orang-orang Islam. Belajar Al-Quran, baca Quran, duduk dalam majlis-majlis ilmu. Ibu-ibu kena belajar. Bukan muslimat pun kena belajar, tuan-tuan. Dah, kawan saya seorang, kawan pada kawan, kisah benar tuan sekalian. Tak sebut nama dah. Dia asal Kelantan, Pondok Bebas Kuala Lumpur. Biasalah bulan masa saya, lusa saya balik kampung saya tuan-tuan sekalian. Jam kuliah kampung pula. Baik, jadi kawan ni dapat panggilan daripada seorang ibu daripada Putrajaya, staf kerajaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia kata, Ustaz, Kak ni boleh nombor Ustaz daripada saya. Kawan dia kata, ginilah kecek muda-muda kita, kecek Kelantan tak? Sama Kelantan ni, sedap dia. Ibu, Muslimat, ibu kita, kawan hawa. Apa dia Kak? Gini Ustaz dia kata, macam mana Ustaz dia kata, tok laki Kak ni accident kemalangan. Macam mana nak kira Tom Yam dia? Nak kata Tom Yam, Ustaz ni tangkap dia Tom Yam ni. Gini Kak tak sama makan. Bisa-bisa kata-kata. Tom Yam ni tak payah hudar, ketam, keras, tak payah. Sutong tak payah. Makan wahak muda sayur. Bukan Tom Yam tu Ustaz. Tok laki Kak ni accident, kemalangan tak boleh ambil air semaya. Bukan Tom Yam, tayamum. Tukar habis tayamum dengan Tom Yam tuan sekalian. Dah mengaji malah. Menuntut ilmu malah. Sebab tu tuan-tuan pentingnya belajar ni, masya-Allah. Penting sangat tuan-tuan sekalian. Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna apabila menggagaskan rukun bai'ah, yang pertama bukan al-jihad, yang pertama al-fahmu. Rupanya saya pun jumpa jawapan tuan sekalian. Bulan sebelah itu saya di bumi Afghanistan untuk misi bantuan. Kami tim Malaysia pertama masuklah di Afghanistan. Tuan-tuan sekalian, Afghanistan 4 dekad mereka perang, dan digelar the Graveyard of Empire, kubur kuasa besar. Empire British Britannica tahun 1921 kalah, lari Afghanistan. Dia ni orang Pashtun, Uzbek, Tajik, Baluch, Hazara. Kak, tengok Afghanistan ni handsome bang lelaki dia. Sebab dia Asia Tengah, mix dengan Europe, mix dengan orang Arab. Memang mata biru, mata hijau. Perempuan dia tak tengok bang, tak boleh. Perempuan dia ni dia pakai burqa, dan perempuan gadis tak jumpa di jalanan. Yang tua-tua ya kat pasok tu besar dah macam penguin tu boleh lah. Kalau muda-muda tak boleh. Lepas itu pakai tutup lagi tu, pakai tutup burqa dia panggil. Jadi tuan-tuan, cerita dia dengan komunis Soviet 10 tahun perang sampai 1979, 89 kalah Soviet Union. Kalah Soviet, dia cekah sama sendiri pula. Antara grup kumpulan mujahidin ni, ada Rashid Dashtun, puak komunis, Gulbuddin Hikmatyar, Rasul Sayyaf, Ahmad Mas'ud dan sebagainya, Buhani Rabbani, Ali Samini. Jadi budak-budak muda pelajar agama madrasah ni, kalau kita budak pondok lah, tulaba, pasal Taliban mereka ambil alih kuasa, start mereka merintah. Pemimpin Mullah Ammar, tuan-tuan sekalian. Tahun 2001 11 September apa jadi? World Trade Center kena ledak dengan pesawat. CIA kata ini kerja Al-Qaeda, dan dituduh Afghanistan menyembunyikan tokoh Al-Qaeda Osama bin Laden. Serang Afghanistan, perang 20 tahun perang. Hinggalah bulan Ogos tahun lepas 2021 Amerika keluar daripada Afghanistan, dan dia hilang 2 trilion. Kos besar perang, bukan bilion, bukan trilion. Kalau kereta Hummer tu di mana-mana ada. Rata-rata kereta Hummer tu. Kalau kata perang, pisah perang, tuan-tuan sekalian. Yang sedihnya Amerika ni tuan jahat, dia bukan keluar saja, dia tinggal satu puak pelampau nama Daesh K, tuan. Itu Khurasan. Sebelum tim saya sampai, jauh tu Kak. KL ke Doha, Doha ke Mashhad di Iran. Daripada Mashhad kita naik jalan darat sampai ke Islam Kuala Bandar Sempadan. Kalau kita macam golok lah, kata panjang golok tu, Islam Kuala pergi ke Herat naik flight ke Kabul, tuan sekalian. Sebelum kami sampai, meletup satu bom dalam masjid, mati 50 orang. Bayangkanlah, mati 50 orang. Masa kami di sana,
Kereta meletup pula, bom berdegum, mati 4 orang. Oh dahsyat tuan-tuan sekalian. Kat mana mereka belajar agama ni? Sebab tu kalau kita belajar kitab akidah, contoh kitab Aqidatul Najin, maka ustaz-ustaz akan terangkan firqah akidah dalam Islam. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah, Khawarij, Ismailiyah, Batiniyah. Khawarij nu zaman Sayyidina Ali. Khariji, mereka keluar daripada mentaati Sayyidina, menentang Sayyidina Ali. Mereka ni ekstrim, mereka kafirkan Sayyidina Ali. Orang Nabi cintai Sayyidina Ali ni, kafirkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sayyidina Ali sepupu Nabi, ahli bait, menantu Nabi, anak angkat Nabi lagi. Dan mereka tuan-tuan merancang membunuh Sayyidina Ali. Apabila tuan-tuan tahun 38 Hijrah berlaku perang Nahrawan, Khawarij lawan dengan kerajaan Islam, Khulafa' Ar-Rasyidin, kalah Khawarij. Ramai pemimpin terbunuh. Timbul api dendam. Seorang anak gadis Khawarij, dia buat offer, buat tawaran. Siapa dapat bunuh Ali, aku sanggup jadi isteri dia. Masya Allah. Tawar diri nak siapa boleh bunuh Sayyidina Ali, nak jadi bini. Buat jadi bini. Allah tuan-tuan. Betul lah orang lelaki ni kalah dengan perempuan. Ada seorang pemuda Khawarij nama dia Abdul Rahman bin Maljam. Dia ambil peranan sanggup bunuh Sayyidina Ali. Tapi kak, orang sebelah Syam ni cantik-cantik sungguh. Syam mana? Palestin, Lebanon, Jordan, Syria. Ni tempat saya main belakang ni tuan-tuan, comel tuan-tuan, masya-Allah dah. Kita Melayu pun comel tapi biasa-biasa, muka putih bang, tapi pakai fair and lovely. Sana kak, saya masa bonus sekali di Idlib dengan Arihaun, atas Jabal Arba'in kami duduk ni memang sepanjangnya kancuran di Idlib. Duduklah kemah kak, dalam kemah. Susah mereka ni. Dah, kalau masa nak bagi food basket tu pakai keluar ramai-ramai. Sekarang keluarga wakil muslimat yang ibu tunggal so keluar. Allah tuan-tuan, susah kita nampak cantik lagi bang, pakai pudah, mata ni macam Nilofa ni, kulit jetak bulu keni tuan sekalian ni, kulit tangan warna putih kemerahan, kulit jenis menggugak ketenteraman awam, hidung macam-macam bang, kita lempar kain tuala disambut dengan hidung. Kita lupa hidung boleh kena traktor lah kan. Tetapi tuan-tuan, Abdul Rahman bin Maljam kerana perempuan cantik, dia dibunuh Sayyidina Ali Ramadan subuh tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijrah. Sayyidina Ali mati dibunuh. Zaman kita ni tuan-tuan, rupanya ada Khawarij lagi, Neo Khawarij. Ulama muasir sebut Neo Khawarij. Tengok yang bunuh tadi, mereka ni tak mengaji tuan-tuan sekalian. Mereka dengan gambaran jihad yang salah. Dengan mudah-mudah mereka halalkan darah orang-orang Islam, hatta mereka sampai mereka bunuh orang dalam masjid. Allah tuan-tuan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat cermat untuk menumpahkan darah. Contoh Ramadan tahun 8 Hijrah, Nabi masuk ke Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah. Peristiwa apa Ramadan? Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi dengan 10,000 tentera Islam, sebab kafir Mekah langgar perjanjian Hudaibiyah, Nabi lihat dia peluang paling baik. Sampai di pinggir Mekah waktu malam, Nabi tak serang. Nabi buat pendekatan berstrategi. Nabi bersabda, Al-harbu khid'ah, peperangan itu tipu daya, peperangan itu taktik dan strategi. Nabi suruh seorang tentera pasang 3 unggun api. Orang Mekah bimbang dah demoralize, lemah semangat dah, tak daya lawan dah. Esok Nabi masuk ke Mekah dengan penuh izzah, dengan penuh kemuliaan. Nabi tawarkan pengampunan. Nabi tahu bahawa siapa yang berlindung di Kaabah maka dia akan selamat. Bahawa siapa yang berlindung rumah Abu Sufyan maka dia juga akan selamat. Dan bahawa siapa yang menutup daun-daun pintu rumahnya juga akan selamat. Apa mesej Nabi? Jangan lawan. Nabi nak maafkan semua orang. Tengok Nabi, bukan mudah-mudah tumpahkan darah orang. Beza dengan pokok jahil akhir zaman tuan sekalian ni. Dah menyebabkan Abu Sufyan dengar Nabi sebut nama dia ni, dia tersentuh hidayah. Tengok Nabi pemaaf, sedangkan dia musuh ketak Islam. Apa kesan dia? An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Berbondong-bondonglah orang Mekah memeluk agama Islam, dan kita pun baca Al-Quran. Baca apa? Idza jaa nasrullah wal fath. Itu kisah pembukaan kota Mekah. Dah. Jadi tuan-tuan kena ambil perhatian, ilmu ni sangat penting dalam ibadah, dalam perjuangan. Apa saja jihad sebagainya, ilmu duduk nombor 1. Nombor 1. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Semoga di lain kesempatan kita ada ruang untuk bersama-sama. Cuma dengan sedikit rayaan Ramadan, belakang nampak tabung tuan sekalian, ibu-ibu boleh wujud atau nak transfer pun boleh. Saya pengurusi dan pengasas An-Nur Setiu dan juga An-Nur Besuk, sama juga surah An-Nur. Saya jemputlah kena pergi jalan, buat ambil bah, pergi melawat dan tidur di sana.
Penginapan cuma akan saya tanggung insya-Allah. Ibu-ibu sekalian, lepas anu setiu saya buka anu besut, tanah hampir 8 ekar, para tahfiz berjalan, sekolah rendah tahfiz berjalan, tahfiz penuh masa berjalan. Yang ni yang keempat dah, College Al-Quran. Yang kita kena sediakan diploma dan sijil Al-Quran kepada pelajar-pelajar pondok dan tahfiz. Jadi kita sedang buat bangunan ni, belakang ni nampak ada tabung. Tabung duit boleh transfer, boleh back in. Semoga Allah Ta'ala ganjari sumbangan kita di bulan sedekah atau syahrul sedekah ini insya-Allah. Sekadar itu dulu, terima kasih tuan-tuan yang sudi menjadi pendengar yang baik, yang sudi menyumbang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.